A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Putrajaya FM sekalian, apa khabar? Moga semuanya berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa berada di dalam rahmatnya, di bawah petunjuk dan hidayahnya. Sedar tak sedar, kita sudah pun menghampiri penghujung Ramadan. Golongan salafus salih dulu, apabila datangnya Ramadan, mereka akan menyebut ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Dan apabila Ramadan mula sampai ke penghujung, mereka akan menyebut mahlan ya Ramadan. Tunggu dulu Ramadan. Jangan terlalu cepat pergi meninggalkan kita. Ini kerana bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkatan. Inilah peluang kita melakukan amal soleh, dan amal soleh kita itu akan dilipat gandakan ganjarannya. Inilah bulannya, bulan Ramadan. Maka apabila berlalunya Ramadan, maka sudah habislah peluang untuk dilipat gandakan amal soleh tersebut. Kerana itu, para golongan salafus salih akan merasa sedih apabila berlalunya Ramadan. Dan apabila sampai ke penghujung Ramadan, hendaklah kita ingat salah satu daripada ibadah yang wajib untuk kita tunaikan, jangan sampai kita terlupa, yakni ibadah zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat sendiri merupakan salah satu daripada rukun Islam. Dalilnya dalam hadis Jibril, hadis yang masyhur, yang mana Jibril ketika itu mendatangi Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, termasuk yang ada di situ sebagaimana diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jibril datang dalam keadaan pakaian serba putih, dalam keadaan serba bersih, tetapi dia tidak dikenali. Apa yang dilakukan oleh Jibril telah menarik perhatian para sahabat ketika itu. Kerana apa? Apabila Jibril berpakaian putih dan bersih, menunjukkan yang dia tidak bermusafir. Tetapi dia langsung tidak dikenali oleh para sahabat ketika itu, menunjukkan dia bukan daripada Madinah. Maka apabila bukan orang Madinah tetapi berpakaian serba putih dan bersih, maka ianya telah menarik perhatian para sahabat. Siapakah gerangan orang ini? Dan ketika itulah Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang 3 perkara, yakni tentang Islam, tentang iman, dan juga tentang ihsan. Dan apabila Jibril bertanya tentang Islam, ketika itulah Rasulullah SAW menerangkan tentang 5 rukun Islam dan telah dibenarkan oleh Jibril alaihissalam. Dan salah satu daripada rukun Islam ini ialah zakat, menunaikan zakat. Dan secara umumnya zakat itu terbahagi kepada beberapa jenis. Umumnya ada zakat mal, zakat harta, dan ada zakat fitrah. Zakat harta, zakat pendapatan, sebagaimana ijtihad ulama pada hari ini, zakat tanaman, zakat ternakan dan sebagainya, ianya diwajibkan berdasarkan syarat cukup haul dan nisab. Manakala zakat fitrah, syaratnya ialah saum dan fitr, puasa dan juga berbuka. Maka zakat fitr ini hanya akan dikeluarkan apabila menjelang hari raya Aidil Fitr. Siapakah yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah? Mereka yang telah melalui saat masuknya bulan Syawal. Ini bermakna andaikan seseorang itu meninggal dunia pada hari terakhir dalam bulan Ramadan dan dia tidak sempat melalui waktu maghrib pada hari terakhir bulan Ramadan, maka dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebaliknya, jika dia meninggal selepas masuknya waktu maghrib pada hari terakhir Ramadan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang mana jika dia tidak sempat, katakan dia meninggal apabila masuk waktu Isyak pada 1 Syawal, yakni pada malam hari terakhir Ramadan, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan apabila dia tidak sempat, maka warisnya hendaklah mengeluarkan zakat fitrah itu bagi pihaknya.
Sebaliknya, jika dia meninggal sebelum masuknya waktu maghrib, maka dia tidak tergolong dalam golongan yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga bayi yang dilahirkan. Apabila seseorang bayi itu dilahirkan sebelum masuk waktu maghrib, maka dia akan berada pada hari terakhir bulan Ramadan dan kemudian akan memasuki 1 Syawal, iaitu apabila masuknya waktu maghrib pada hari terakhir Ramadan, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi sebaliknya, jika dia dilahirkan setelah masuk waktu maghrib pada hari terakhir Ramadan, yakni dia dilahirkan pada 1 Syawal, maka dia tidak perlu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan sebagai seorang bayi, pastinya tanggungjawab itu hendaklah dilaksanakan oleh bapanya atau ahli keluarganya. Dan zakat fitrah ini diwajibkan kepada semua, sama ada bayi, orang tua, kanak-kanak, orang dewasa, lelaki dan perempuan, semuanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan siapa yang layak menerima zakat fitrah? Penerima zakat fitrah hanya daripada asnaf miskin dan juga fakir. Berbeza dengan zakat yang lain, seperti zakat mal, zakat harta dan sebagainya, terdapat 8 asnaf yang akan menerima zakat tersebut. Tetapi bagi zakat fitrah, hanya golongan miskin dan fakir sahaja yang layak menerima zakat fitrah. Ini kerana tujuan zakat fitrah itu sendiri adalah untuk memberikan peluang kepada orang miskin dan orang fakir untuk berhari raya, untuk mempunyai makanan pada pagi raya sebagai tanda masuknya Aidilfitri. Itulah tujuan pelaksanaan zakat fitrah, supaya golongan miskin dan golongan fakir tetap mempunyai makanan sebagaimana orang-orang yang berkemampuan. Kerana itu, asnaf yang lain seperti gharimin, ibnu sabil, asnaf fisabilillah dan sebagainya, mereka tidak berhak, tidak layak untuk menerima zakat fitrah. Dan bilakah zakat fitrah dikeluarkan? Sebahagian pandangan, antaranya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, menyebut bahawa zakat fitrah boleh dikeluarkan sebaik sahaja masuknya 1 Ramadan, yang mana apabila 2 syarat bagi zakat fitrah itu, iaitu puasa dan juga berbuka, saum dan juga fitr, salah satunya telah dipenuhi, maka zakat fitrah itu sudah boleh dilaksanakan. Sebagaimana dikiaskan kepada zakat mal, zakat harta, apabila cukup nisab, maka tidak perlu menunggu haul yang cukup, dia sudah boleh mengeluarkan zakat mal, zakat harta. Maka daripada situlah dikiaskan juga kepada zakat fitrah. Namun sebahagian pandangan seperti dalam mazhab Hambali menyebut tidak boleh dikeluarkan zakat fitrah melainkan pada 2 atau 3 hari sebelum hari raya, atau waktu terbaik ialah sebelum melaksanakan solat hari raya. Ini berdasarkan athar Ibnu Umar, yang mana Ibnu Umar mengisahkan, meriwayatkan bahawa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah sama ada pada hari raya sebelum dilaksanakan solat hari raya, atau sehari sebelum, atau 2 hari sebelumnya. Maka daripada situ, mazhab Hambali dan sebahagian pandangan ulama lain menyebut bahawa zakat fitrah hanya boleh dibayar 2 atau 3 hari sebelum hari raya, tidak sebelumnya. Kerana apa? Kerana syarat seperti yang saya sebut sebelum ini, syarat dikeluarkan zakat fitrah hendaklah puasa dan juga fitr. Jadi 2 syarat ini perlu dipenuhi sebelum membolehkan seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah. Ala kulli hal, ini merupakan perbezaan pandangan di kalangan ulama. Cuma jika ditanya kepada saya secara peribadi, sememangnya waktu yang lebih afdal untuk kita mengeluarkan zakat fitrah ialah sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Waktu terbaik pastinya sebelum melaksanakan hari raya pada 1 Syawal. Tapi dalam keadaan situasi kita hari ini, dikhawatiri kita tidak sempat kerana mungkin kita tidak sempat mencari amil dan sebagainya, maka untuk lebih berhati-hati, mungkin kita boleh keluarkan zakat fitrah sehari atau 2 hari sebelum hari raya.
Dan apakah bentuk zakat fitrah? Adakah boleh dikeluarkan zakat fitrah dalam bentuk wang ataupun hanya makanan ruji? Jika dilihat pada zaman Rasulullah SAW, zakat fitrah hanya dikeluarkan dalam bentuk makanan ruji pada ketika itu, yakni gandum, kurma dan sebagainya. Dan ini juga pandangan yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, yang mana mewajibkan dikeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan. Dalam konteks kita pada hari ini, beras. Ini kerana maqasid ataupun tujuan dikeluarkan zakat fitrah itu untuk memastikan orang-orang fakir dan miskin mempunyai makanan pada pagi hari raya. Maka kerana itu, mazhab Syafi'i mewajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan ruji. Tetapi sebahagian pandangan seperti dalam mazhab Hanafi menyebut bahawa boleh dikeluarkan dalam bentuk wang ringgit, kerana memang tujuannya untuk memastikan orang fakir dan miskin dapat mempunyai makanan pada pagi hari raya. Dan dalam konteks kehidupan kita pada hari ini, seolah-olah kelihatan bahawa dikeluarkan dalam bentuk wang itu lebih relevan, kerana dengan wang, golongan fakir dan miskin dapat membeli pelbagai jenis makanan untuk dimakan pada hari raya. Kerana jika semua orang mengeluarkan beras, maka fakir miskin hanya akan makan beras tanpa sebarang lauk. Jadi ini antara perkara yang mungkin boleh dinilai semula. Ala kulli hal, ianya merupakan khilaf di kalangan ulama. Jadi tidak menjadi hal jika ada di antara kita yang hendak keluarkan dalam bentuk beras, tetapi sebagaimana yang telah diisytiharkan oleh pusat zakat tempatan, zakat itu dikeluarkan dalam bentuk wang ringgit dan dinilai dalam nilai beras. Maka tidak menjadi isu, dan malah mungkin baik dari sudut pengurusan bagi kita untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk wang ringgit kepada pusat-pusat zakat yang telah dilantik oleh pemerintah kita yang sah. Persoalan seterusnya, berapakah kadar zakat fitrah? Zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan sebanyak 1 sa'. 1 sa' ini bersamaan dengan 4 mud. 1 mud bersamaan dengan jumlah makanan yang diletak di atas kedua tangan kita seperti ini. Ini merupakan hitungan 1 mud. Dan 1 sa' bermaksud 4 mud, yang mana 4 bilangan seperti ini. Jadi ketika zaman para sahabat, mereka mengeluarkan zakat fitrah seperti gandum atau kurma sebanyak 4 mud seperti ini, yang merupakan 1 sa'. Dan 1 sa' itu juga bersamaan dengan 1 gantang, yang mana pada hari ini kita telah mengambil ukuran gantang Madinah, bukan ukuran gantang Baghdad. Ada 2 ukuran gantang yang masyhur. Pertama ialah gantang Madinah, yang kedua ialah gantang Baghdad. Tetapi kita mengambil ukuran gantang Madinah, sebagaimana ukuran gantang tersebut telah diwarisi zaman berzaman daripada zaman para sahabat sehingga sekarang. Dan zakat fitrah yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita di sini dikeluarkan dalam bentuk wang dalam kiraan 1 sa' atau 1 gantang beras, yang mana sekitar RM7 atau RM7 lebih, bergantung kepada ijtihad yang dikeluarkan, keputusan yang dikeluarkan oleh pusat zakat negeri. Kerana urusan agama di negara kita tertakluk kepada kerajaan negeri. Maka secara umumnya mungkin 1 gantang itu sekitar RM7. Jadi bolehlah kita bayar dalam jumlah yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, yang mana RM7 itu bersamaan dengan 1 sa' beras ataupun 1 gantang beras. Jika kita lihat tentang ukuran ataupun nilai ini, ia merupakan khilaf. Jumlah nilai itu menjadi khilaf di kalangan ulama. Kerana seperti yang saya sebutkan, 1 sa' itu sebenarnya merujuk kepada isi padu. Kerana 1 mud memenuhi 2 tangan seperti ini, dan 4 mud merupakan 1 sa', dan ini merujuk kepada isi padu. Tetapi apabila ditukar kepada timbangan ataupun berat, maka ini menjadi khilaf tentang penentuan nilai timbangan tersebut. Kerana itulah di beberapa negara ataupun beberapa negeri, mereka berbeza dalam menentukan hitungan nilai zakat fitrah tersebut. Bahkan di negara kita, lain negeri
lain ukurannya. Kerana selain daripada timbangan tersebut, terdapat beberapa penilaian lain yang dihitung, umpamanya secara purata apakah jenis beras yang digunakan oleh masyarakat, oleh rakyat secara umumnya di negeri tersebut. Kerana makanan ruji itu berbalik kepada beras, makanan ruji yang menjadi keumuman umat Islam, keumuman yang digunakan oleh umat Islam di suatu tempat tersebut. Maka kerana itulah terjadi beberapa perbezaan penentuan nilai zakat fitrah. Ala kulli hal, pastikan kita keluarkan zakat fitrah sebelum melaksanakan solat hari raya pada 1 Syawal nanti. Seandainya kita terlepas untuk mengeluarkan zakat fitrah, yang mana kita sudah pun menyelesaikan ataupun melaksanakan solat hari raya, namun kita masih belum melaksanakan zakat fitrah, maka kita termasuk di dalam golongan orang yang lalai dan kita berdosa kerana tidak mengeluarkan zakat fitrah yang telah diwajibkan ke atas kita. Maka hendaklah kita beristighfar dan kemudian kita keluarkan zakat tersebut, tetapi ianya tidak lagi dihitung sebagai zakat fitrah. Sebaliknya akan dikira sebagai sedekah kerana kita sudah pun melewati tempoh waktu mengeluarkan zakat fitrah. Dan hendaklah kita beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah gagal menunaikan salah satu daripada rukun Islam dan kita tidak mampu, kita tidak boleh untuk mengqada'kannya, melainkan dikeluarkan zakat fitrah tersebut dalam bentuk sedekah, dan kita hendaklah memohon permohonan ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kesilapan kita tersebut dapat diampunkan. Dan pastikan pada tahun hadapan kesilapan yang sama tidak lagi diulangi. Kerana itu, suka saya mengingatkan, kita sudah menuju ke pengakhir Ramadan, pastikan kita bersedia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mungkin kita boleh mula untuk semak di mana tempat boleh dikeluarkan zakat fitrah. Bahkan pada hari ini, Pusat Zakat telah memudahkan urusan kita dengan menyediakan platform berzakat melalui online dengan pemindahan wang daripada bank, yang memudahkan urusan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan zakat yang kita keluarkan dapat membantu saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan dari sudut ekonomi, dapat membantu menggembirakan mereka dan seterusnya memajukan ekonomi umat Islam di negara kita. Selamat berbuka puasa dan pastikan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon keampunan dan mohonlah apa yang kita kehendaki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.